Hampa ada buat apa tu petang-petang ni? Dah siap masak dah ke? Okey, jangan lupa share post live Tok B ni dulu. Sebab hari ni Tok B ada penampilan istimewa seseorang bersama Tok B. Kita nak kongsi rahsia kejayaan dia. Macam mana dia menjadi power kau-kau sangat ni. Dia ada jadi kau-kau power ni. Okey, before that, Tak dengar. Okey, sekali lagi we try. Okey, try Sakna. Okey, dengar tak? Okey, hi Ju. Tok B ada dekat IDCC Shah Alam. Hari ni kita ada program lagi, Rich Work program, EFP, Entrepreneur Foundation Program. Okey, walaupun kita dah berniaga, macam Tok B dah berniaga 17 tahun, tetapi there is no limit untuk kita belajar. Kita tak boleh limit kita kata, oh aku dah berniaga 17 tahun, aku dah pandai dah. Sebenarnya lagi banyak kita belajar, baru kita perasan. Makin banyak kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Macam tu. Okey, Atika kata dah dengar dah. Okey, Alhamdulillah. Tok B kena cakap kuat sikit lah kan. Okey, hari ni Tok B ada seseorang bersama Tok B. Dadah. Siapa ni? Inilah dia, Bonda Ayak Mangga. Hai. Kuat sikit lagi depa kata tak dengar. Tu dia. Tu dia. Hai. Lontaran suara. Boka dan perut, tahu tak? Boka dan perut. Tu dia. Dengar Dr. Anja. Dr. Anja ni antara student Dr. Datuk Roslan juga. So jadi lontaran dari perut tu Dr. Anja faham lah. Hai Ju, insyaAllah Ju, nanti hari next week onwards kita pergi, okay, hari ni Bonda, introduce sikit diri Bonda ni. Ramai orang nak kenal ni. Kita dekat meja. Okay, kita tak payah lengah sangat ni. Okay, hai. Nama Aisyah Kamaluddin, tapi orang ramai panggil Bonda. Saya adalah founder kepada Ayak Mangga. Ayak Mangga. I'm sure ramai orang tahu kan yang hampa dah, yang jadi viral tu, yang ramai orang duk belilah ni, bukan duk beli, duk minum, dah jadi kegilaan ni. Kalau kat Penang ni Aisyah, kalau benda yang orang gila sangat kan, selalu macam nasi gandak kan, orang akan panggil apa tahu? Nasi ganja. Ayak ganja. Ni ayak mangga, ayak ganja ke? Awak sampai duk minum berteringat-ringat. Tak buh ganja. Tu ni kita kena tanya dia tahu. Apa tips siapa macam apa orang minum ayak mangga ni, dia nak minum lagi dan lagi macam battery ready. Hai, Aisyah Osman. Hai Bonda. Semua ada. Okey, ayak mangga ni sebenarnya kita buat dengan penuh kasih sayang gitu. Tu dia rahsia dia. Ingat ke ganja rupanya kasih sayang. Berapa sudu kasih sayang kita nak letak dalam ayak untuk menjadikan dia teringat siang dan malam. Satu hari kita akan letak 3 galon kasih sayang. Walau tanya berapa sudu dia jawab 3 galon. Patut berjaya habak hang. Okey. Macam mana Aisyah tercetus idea nak buat ayak mangga ni? Cuba cerita mai. Dulu sebenarnya kita bermula di Bazar Ramadan, Pasar Malam. Masya-Allah. Berkat tu ambil bulan Ramadan. Doa mesti banyak waktu tu. Kita memang start mula berniaga masa Bazar Ramadan. So, last year ekonomi down sikit dan kita kena buat sesuatu yang lain supaya kita boleh cover balik. Sebab kita biasa every year banyak buat kan. So kita dah biasa ambil staff ramai. So macam tahun lepas tak boleh cover. Idea dengan kita try buat botol. Tu macam tu lah. Itulah. Okey, itu maksudnya apa? Kalau hampa semua pandai. Itu maksudnya setiap musibah yang dibagi tu ada hikmahnya. Yes, betul. Hikmah di sebalik musibah. Betul. Macam juga Tok B. Bagus juga tak laku. Bagus juga tak laku kan? Betul. Macam Tok B juga. Mahoi 3 galon kasih sayang. Saya pun Izzah kata, dia memang patutlah laku viral habis. Macam juga Tok B. Sebenarnya waktu Tok B kena cancel tu, Tok B rasa habis dah, the end of the world. Pasal apa Allah bagi macam ni? Padahal nak kata kita tak semayang, kita tak tinggal semayang. Nak kata kita tak mengaji. Okey Aisyah, ramai orang semayang. Tapi tak ramai orang yang semayang. Bukan mengaji. Semua orang yang semayang tu mengaji. Betul. Orang yang mengaji tak tapi insya-Allah dia semayang. Tapi Tok B rasa pasal apa aku? Why aku kena macam ni? Padahal I'm still young. Nak kata tak semayang, nak kata tak buat ni buat, nak kata tak ada ni, mahat tahfiz pun ada. Tapi sesungguhnya percayalah bahawasanya kita tak tahu apa yang Allah bagi kat kita itu ada hikmah di sebaliknya. So for ayak mangga, rupa-rupanya hikmah dia tak laku last year tu. Allah nak bagi satu idea, petunjuk
Dan sebenarnya ada satu lagi cara yang boleh dapatkan lebih banyak duit dan tiba-tiba meletup. Betul. Lani Aisyah ada berapa orang ejen di seluruh Malaysia? Okey, sekarang ni kita ada lebih daripada 300 ejen. Dan untuk leader tu stokis lah. Kita ada lebih daripada 15 orang. Wow. Macam mana nak jadi leader? Apa kriteria leader dia? kita mesti jadi ejen dulu. Daripada ejen tu dia kena apply untuk jadi leader. Kalau kita qualified, kita ni baru kita ambil. Sebab leader kita bukan semua orang boleh jadi leader kita. Sebab apa tahu? Sebab ramai orang ada duit. Semua orang boleh invest. Tapi tak semua orang boleh jadi leader sebenarnya. So apa kriteria-kriteria leader yang dicari oleh bonda kasih sayang? Okay, first masa dia ejen tu mesti jualan dia melebihi 300 botol. Itu first kali. 300 botol dalam masa berapa lama? Tak kisah, kita tengok tu selagi cepat dia ni, lagi cepat kita akan ni. Lepas tu kita akan tengok attitude dia dan kawasan tu ada leader ke tak. Itu 3 kriteria utama lah. Kalau kawasan tu dah ada leader, kita tak buka untuk orang lain. Ejen dia berapa ringgit? Ejen dia murah je, bawah daripada RM250. RM250. Alhamdulillah. Tak apalah orang kata otek-otek kalau orang kata. Tapi kan yang paling pentingnya ejen tu memang kita punya 99.99999% pantul modal balik dalam masa 24 jam. Kita garanti. Kalau 24 jam tak balik modal, kita bagi bak sini balik air kita bagi balik duit balik. Maksudnya 100% untung lah ni. Yes. Orang berniaga makanan dia kan memang tahu. Kita tengok kau berniaga makanan ke profit memang kau power. Tapi renyah dia pun renyah juga. Betul. Ingat senang ke nak potong mangga tu. Kita tak boleh dah kata dia berniaga ayam mangga laku, aku pun nak berniaga ayam mangga. Hang buka tengok kulit dia lah kan ke tak. Malaysia Tok B tahu Aisyah. Sebab masa kat universiti UUM dulu, Tok B pernah jual buah mangga. Buah mangga sebab buah tu untung banyak. Tok B dulu kat UUM, pi Jitra beli 5 plum, potong jual bilik ke bilik dengan roommate Tok B. So memanglah profit banyak tapi jenuh lenguh tangan. Betul. Lepas tu tak edit dah lah. Minggu-minggu depan tak edit dah buat mangga. Tukar profesional lain pula. Okey, kalau Aisyah punya RM250 dan juga sama juga dengan produk Tok B, tak mahal juga. Kita sekarang ni untuk Suarama kita hanya RM1,000 je. Murah murah sangat. RM1,040 sahaja untuk jadi ejen. Tapi kita hanya sah sampai sebelum raya ni. Sebab lepas raya ni Aisyah, kita harga akan kembali ke harga asal. Sekarang ni Allah, tak beli sekarang kan. Sebenarnya harga yang hampa belilah ni tu yang 149 tu sebenarnya harga 199. Tapi kita punya Yayasan Syirin Al-Masyur dah apa orang kata? Dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah sponsor lah, dah sponsor RM50 each bottle. So orang hanya bayar RM149. Betul. Hari ni kalau you all perasan Tok B upload semua pasal cancer. Sebab dalam minggu ni Tok B dah ada 4 orang yang meninggal out of cancer yang Tok B kenal. And today pun sama kan? Today pun ada juga. Dan juga 8 orang yang baru diagnose kena cancer. So sebab benda kanser ni kita tak tahu bila dia nak mai. Betul. So kalau the best is kita kena orang kata prevent lah. And Suarama semangat penawar segala penyakit. Sebut sikit. Suarama semangat penawar segala penyakit. Okey, betul masa first I jumpa Tok B kan, saya sangat particular about kesihatan lah. Lepas tu bila Tok B cakap dia jual produk pasal kanser ni semua dia dulu, saya macam pelik. Sebab I pernah bantu orang untuk treatment sakit kanser. 1 bulan kos dia lebih daripada RM5,000. Dan Tok B cakap dia free cancer. Lepas tu I tanya dia makan apa semua, dan dia ada produk tu dan murah sangat, RM149. I macam wow, I terus satu family I semua minum Aisyah Suarama. Sekali dia beli first time dia beli Suarama masa kita ICMP kan, bulan lepas 8 botol. Hari ni 8 botol lagi. Sampai every month memang kena 8 botol. Sampai Tok B tanya kat dia, Aisyah buat apa? Aisyah mandi ke dengan Suarama tu? Sebab I memang
Kalau I makan benda tu bagus, I akan bagi mak I, bapa I, mak mertua, bapa mertua, adik-beradik dan pekerja. Nampak tak macam mana ciri-ciri orang berjaya? Sebenarnya kan kita selalu kata, depa boleh lah, depa berjaya. Pasal apa depa berjaya? Sebenarnya ada reason tu yang Allah Taala bagi kat seseorang tu, bagi dia meniti kejayaan. Kenapa Betul, kita tak berjaya? Sebab orang yang berjaya ni adalah orang yang sharing. Kita kalau nak share orang punya post pun, orang punya live takut nak share. Takut. Kalau aku share sekejap lagi dia jadi famous. Kalau aku share sekejap lagi, follower dia naik. Kalau kita ada that kind of sana, Tok Bi nak buang message yang duk masuk. Janganlah hantar message ni, Tok Bi tengah duk live ni. Kalau kita rasa iri hati, dengki, khianat ke orang, tak mau orang berjaya, macam mana kita nak berjaya? Betul. Benda kecil pun kita tak boleh handle. So Betul. the tips of the day yang Tok Bi nampak hari ni dengan bonda ni, kalau kita nak berjaya, kita kena Give more. give more. The more you give, insya-Allah the more you get back. Tak akan miskin orang bersedekah. Betul. Kan? Itu yang sangat saya pegang. Dan another one best thing is yang Tok Bi nampak dengan story Aisyah ni, dia start dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni sebenarnya ada banyak barakah yang kita tak tahu. Banyak sangat barakah. Setiap saat di hari kita, siang atau malam, ada banyak sangat berjuta-juta malaikah yang mengaminkan doa-doa kita. Sebab kita berada dalam bulan yang sangat istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu. Tetapi there's one very important thing Tok Bi nak you all quote dan minta somebody tolong tulis kat bawah tu. Okay, tulis kat bawah tu. Jangan kita jadi hamba pada Ramadan. Yes. Tapi jadilah hamba kepada Allah. Betul. Azza wa Jalla. Sebab apa? Orang banyak, apa maksudnya orang jangan jadi hamba pada bulan Ramadan? Sebab kebanyakan orang, dia do everything in Ramadan. Ramadan tutup aurat, Ramadan semayang tarawih, Ramadan pergi masjid, Ramadan tak tinggal semayang, Ramadan this, everything. Ramadan tak tengok TV, takut nampak yang gejala-gejala sosial. Tapi habis Ramadan, habis je raya, Mai Syawal dan cium pipi. Salam-salam tu. Salam-salam. Dan adik angkat kau angkat. Ai. Abang angkat. Ai. Lagu tu lah duk terangkat habis semua. So the thing is, kita kena tahu, bila kita go through one process, satu, there is always hikmah di sebalik satu musibah. Dua, kalau kita bersedekah, Allah yang janji, bukan Tok Bi janji, bukan bonda janji. Betul. Allah janji tak akan miskin orang bersedekah. So jangan bimbang kalau you keluar duit, Allah bukan kira berapa juta you keluar. Betul. Habis tu kalau orang miskin tak boleh sedekah lah kan. Betul. Allah kira Orang miskin lagi kena sedekah. sungguh. Sebab Allah nampak ketulusan budi kita. Kalau you ada RM1 tapi you sanggup bagi 5 kupang, that makes a lot of things daripada orang yang bagi 5,000 bila dia ada 50 juta. Betul. Sebab tak? Lagi satu, apa yang kita punya tu bukan kita punya, tapi apa yang kita sedekah tu, itu kita punya. Yes. Faham. Betul. Betul tu. Sebab bila kita dok lani, kita sibuk dok collect duit, cari sini cari sana. Kan? Pasar Ramadan sini sampai tak ada semasa nak sembahyang. Tapi kita lupa kalau kita goal, kan habis dah, putus duit kita. Betul. Tapi duit yang tinggal tu mungkin bini kita kahwin lain, mungkin laki kita kahwin lain, mungkin anak-anak kita joli duit kita dan lupa mak bapak ada yang duduk kat dalam tu. Betul. Kan? Yang tinggal apa dia? Yang tinggal ada Sedekah. 3 perkara je yang kita boleh bawa bila kita dah tak ada dah alam barzah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. 3 benda. Pertama, 1, doa anak yang soleh. betul. What happen kalau kita tak ada anak? Kalau ada anak, solehkan anak kita. Betul. Kalau soleh pun, kalau dapat banyak duit, Habis kalau sibuk. tiba-tiba hilang ingatan. Yes, sibuk dia nak manage duit, tiba-tiba dah dapat 80 juta, mami dia tinggal, daddy dia tinggal 45 juta, 6 juta. Budak-budak yang muda. So dia akan tendency is, kita pun manusia, bukan kata dia, kita pun sama macam tu. Betul. Kan bila kita dapat duit banyak macam tu, kita rasa macam, ya Allah, aku nak spend the money. Pernah tak bonda rasa bila pergi holiday tak dapat beli barang lagi, duit duk dalam banyak lagi, rasa macam tak puas pasal duit tak keluar lagi. Betul. Tok Bi selalu rasa macam pelik, tu. Pelik tak habis sangat kan. Kenapa duit aku banyak lagi? Kenapa tak dapat beli ni? Rasa macam tak puas pergi holiday kau tak dapat spend the money. So bayangkan anak-anak kita yang tak payah kerja dapat duit segelonggok macam tu. Rasa-rasa dia ni ingat tak mami daddy dia yang duduk kat dalam tu, yang meninggalkan harta-harta ni kat dia? Tak tentu. So jadi perkara yang kita bawa bila kita mati, satu, anak yang soleh, doa anak yang solehah. So kita harap kita dapat, kan? So kita kena selalu transitkan benda tu kepada anak-anak kita. Sayang, kalau nanti mami mati, saya nak doa dah kat mami. Saya doa mami setahun sekali ke? How often will you doa for me? You kena you kena every day
tanamkan kepala otak dia pada saya berapa kali saya makan sehari. Saya makan 4 kali ke 5 hari. Mami pun kena makan 4-5 kali sehari. Tapi Mami makan dalam lantai pula dah. Dalam tanah. So kenalah Fatihah kat Mami at least 5 kali sehari. Waktu sembahyang waktu tu pun jadilah. So every time when you talk to your children, kita habaq kat mereka macam tu, insyaAllah hari-hari input. Janganlah kita duk kata kat anak, hang ni memang tak akan berjaya lah, hang tak sebut apalah, hang ni memang anak tak guna. Na'udzubillahi minazzalik. Okey? Auzubillahi minasyaitonirrajim. So okey, that is perkara pertama. Perkara kedua, perkara yang kita bawa bila kita mati adalah doa yang soleh, ilmu yang manfaat yang kita Bagi. ajarkan kepada orang lain. Ilmu tak payah banyak. Contohnya perkongsian yang kita buat hari ni. It's a small thing. It's just a live update Facebook. Okay, tapi bila ni kita share ilmu. When kita share ilmu dan ada orang yang terkesan daripada ilmu kita, mungkin dia tak tulis, mungkin tak betul, dia macam, oh betul juga nak, aku nak ajaklah anak aku. So dia pun bercakap kat anak dia, manja-manja, nanti manja jangan lupa doakan ibu bila ibu tak ada. Benda tu dia buat tanpa dia sedari, dia telah mendapat ilmu daripada yang kita ajar. A simple thing. Tapi insya-Allah selagi berterusan ilmu tu, sampai bilalah kita akan ada investment daripada ilmu tu. So that is perkara yang kedua kan. Yang ketiga is sedekah jariah. So there's only 3 things. So you all jangan lupa share video ni, banyak-banyak live update ni. Okay, sebab kita nak share banyak information dengan orang ramai, insya-Allah. Thank you Poji. Minta maaf lah Tok B tak baca kan, sekian pun mesti marah. Faizal Alfat, Muhammad Izwan, apa khabar? Hai T, hai. Jangan lupa share. Hai Syam, Siti Sarah. Okay, so jangan lupa sharingkan video ni. So kita kena amal sedekah jariah kita yang bawa kita, yang kita boleh bawa pergi ke alam barzah kita. Apa yang kita boleh sedekah, Bunda? Satu yang paling free sekali, ilmu lah. Satu sedekah ilmu. Tak payah ada duit pun boleh. Okay. Senyum. So tak payahlah kata saya tak ada duit. Datuk bolehlah cakap. Selalu saya dengar orang kata macam, saya meluat sangat dengar bila orang kata macam tu. Datuk bolehlah, dia banyak duit, bolehlah sedekah, bolehlah buat ma'had tahfiz. You don't have to do ma'had tahfiz. Betul. You boleh sedekahkan Al-Fatihah. Betul. Kepada umat-umat Islam. You boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi. You boleh sedekahkan senaskah Al-Quran yang bernilai RM15. Betul. Apa salahnya? Tapi setiap kali orang membaca Quran itu, walau hatta dia baca Al-Fatihah sekalipun, menggunakan Quran kita dah dapat pahala. Thank you Shen. Ni tengok, Shen ni bangsa Cina, dia yang bagi hardship banyak. Thank you so much Shen. Kan Shen dah banyak-banyak share dah. Kalau tak nak bagi Al-Quran, bagi Yasin pun boleh, RM1 je. RM1 je. Tapi orang boleh baca. Especially Yasin yang ada tulis Rumi. Betul. At least orang yang tak tahu baca Quran pun boleh baca juga Rumi tu. Thank you Shen. Banyak. Dia ni memang sayang kat dia. So you all, terima kasih Shen hantar kat Tok B macam-macam sambal tu. Tok B dah try makan semalam, sedap. Jual sambal ke? Dia jual macam-macam benda dekat Bazar Ramadan. Ada di China. Dia ada jual sambal yang halal lah. Sambal daripada Kelantan. Dia ada jual budu goreng dekat Gua Cempedak. Dia jual dekat Pasar Ramadan Gua Cempedak. Dia ada jual perfume. Dia ada jual banyaklah benda. Dia ada jual macam-macam lah. Alhamdulillah, rajin berusaha. Okay, you all ada apa-apa soalan tak? Terima kasih Siti Sarah for sharing. Alhamdulillah. You ada apa-apa soalan tak nak tanya? Boleh tanya ni. Free ni. Hari ni Tok B mai mengaji, mai belajar. Nampak ni. Sebab kita dalam hidup kita kena selalu upgrade diri sendiri. Sambal halal katanya Shen. Yes. Okay, apa-apa soalan lagi? Saya Tok B nak tengok. Kat mana nak dapat? Fuad Darus nak dapatkan ayat mangga tadi kan? Okay, Fuad Darus tengok nama ibu, bonda kat atas tu, Tok B tu tag, boleh pergi dekat Facebook dia. Sekali boleh dapat lah. Okay, so kepada back to soalan kita tadi, suara Ma tu, apa yang menyebabkan, okay, tadi Aisyah kata Aisyah ada kawan yang kena beli berapa ringgit? Satu bulan dia punya kos lebih pada 4-5 ribu lah. Okay, untuk pengetahuan you all semua yang masih ada, harga ayat mangga RM3.50. RM3.50 banyak. Sorry, silap. Minta maaf. RM9.50. Bukan. Minta maaf. Habis ke semua salah. Apa? RM8. RM8.
RM3 saja. Okey, RM8. RM8. Okey, apa? Okey, untuk pengetahuan you all, masa Tok B kena kanser dulu, ubat sahaja, bukan treatment tau. Bukan kata radioterapi, bukan kata ada treatment-treatment yang Tok B pergi dekat Guangzhou hospital semua, tak. Hanya ubat yang Tok B makan saja RM8,000 sebulan. Dan banyak satu hari? Satu hari, bukan satu hari, satu kali makan, satu cawan tu, teh tu, satu cawan tu penuh tablet. Astaghfirullahaladzim. Bukan ayak tau, tablet. Banyak tu, sampai tidak exam Tok B dah tak larat nak makan. Nak ayak mangga Aisyah, Ati. Boleh. Tok B ambil burang cawan, tuang macam tu minum ayak. Minum ayak satu botol. Yelah, banyak Banyak, sakit sangat bila kita makan. Thank you, Ati. Ati kata sedap. Okey, Aisyah, ayak mangga ni campur gula ke? Campur tapi sikit je. More on the party lah. Yes, sebab apa kita campur gula? Sebab kadang-kadang buah mangga tu kadang manis, kadang masam. So kita nak bagi sentiasa rasa dia sama je. Kalau dia lebih pun dia akan manis sikit sebab buah yang datang tu manis. Consistency. Yes. Consistency. Kita tak nak orang beli hari ni rasa yang mangga lain, esok yang mangga lain. Beli 10 botol, 10 botol rasa lain-lain. Nanti tak mau. Sebab kita kena letak gula sikit. Okey. So, sebulan kapasiti dah boleh jual lah ni berapa botol? Malu. Okey, sekarang ni kita konsisten dah 3 bulan berturut-turut, 1 bulan 50,000 botol. Aku tutup telefon dah pengsan. Tok B pengsan. Tapi bukan saya buat lah, tim saya buat. Kalau aku boleh ke rasa jual ayak mangga 50,000 botol? Innalillah. Mari kita nak tahu duit dia banyak mana. 50,000 kita kali 8, 5 kali 8 terus. Itu harga jualan, bukan harga stokis. Satu bulan dah lah kita kaya dah, tak payah tutup kedai dah lah Syah. Alhamdulillah rezeki anak-anak. Betul. Adik-adik. Betul. Sebenarnya Tok B rasakan untuk jadi orang yang jutawan, untuk jadi orang yang berjaya, dia ada kriteria yang Allah pandang. Ada banyak orang yang banyak duit, banyak usaha tapi tak jadi jutawan. Orang kata tak kena. Orang selalu kata belum sampai lagi time, tak kena. Why tak kena? Tak kena sebab kita tak ubah diri kita sendiri. Kalau kita tak ubah diri kita sendiri, jangan haraplah kita nak berjaya. Betul tak? So begitu juga dengan Suarama. Alhamdulillah, Tok B dapat rasakan increment Suarama ni kan Aisyah. Dulu Aisyah tahu kan, baru-baru ni Tok B rasa macam tak nak buat dah. Betul. Masa Tok B dekat ICM dengan, sebab I rasa kalau dia tak nak buat rugi sangat. Sebab Dr. ramai Azizan, orang memerlukan benda tu. Tok B kata terima kasih banyak-banyak Dr. Azizan. Saya dah rasa confidence. Sekarang saya tak nak lagi buat jualan Suarama. Sebab Tok B malas. Sebab benda ni tak mendatangkan duit retail tak mendatangkan duit yang banyak pun kat kita. Sebab kita dah pernah tengok duit lebih banyak. Dulu buat job dengan Petronas, buat job dengan UMNO, buat job dengan Malaysia Airlines. Sekali satu job 18 juta, 15 juta, 8 juta, 5 juta. Sebotol? Sekarang ni jual Suarama satu botol RM150. Untung apa? RM20, RM10. Untung RM15. RM15 bagi komisen dekat staff. Ejen habis. Dekat staff 15. Kalau ejen bagi RM30, habis tak ada untung dah. So macam Tok B rasa macam buang masa je aku buat hari-hari. Nak kena buat live, nak kena update, nak kena bagi tahu orang, nak kena pergi melawat lah pusat kanser. Orang ni meninggal kat Kelantan naik flight pergi Kelantan, orang ni meninggal kat Terengganu naik flight pergi Terengganu. As a human nature, kita kasihan kat orang. Kita tahu dia customer, dia orang susah, kita pergi melawat. Tetapi the beauty of being in this titanium circle, Dr. Azizan and all my friends yang jutawan-jutawan muda ni, dia bagi satu semangat kat Tok B yang insya-Allah bila there's a lot more orang yang memerlukan, dan Tok B bantu. Walaupun dia tak mendatangkan duit yang banyak buat masa ini, tapi alhamdulillah mungkin Tok B rasa duit yang banyak yang Allah bagi dulu adalah untuk digunakan ni. Yes, untuk digunakan hari ini. Yes. So thank you very much you all semua sebab share video live kita orang hari ni. And insya-Allah malam ni kita orang akan ada majlis buka puasa dengan tim Titanium Ratio, dan kita akan ada khas anak-anak Rumah Safia lagi. Anak-anak Rumah Safia dan juga Habib. Kita akan buat Habib Al-Saghaf akan diterbangkan khas untuk datang hari ini, dan kita akan sama-sama buat selawat malam ni insya-Allah. Jangan lepaskan peluang.
Tok B nak bagi tahu antara doa-doa Tok B yang selalu banyak sangat dimakbulkan adalah during bulan Ramadan. Sekali ini sharing. Kita bila orang sharing jangan kita kata dia ni nak belagak. Tak, sungguh lillahi ta'ala, bukan niat nak belagak. Setiap kali duduk dekat atas tikar semayang, rasa susah sangat nak bangun. Kadang-kadang daripada subuh 5:30 tu Aisyah, sampailah 7:30 masuk duha baru bangun. Sebab rasa macam tak Sayang. puas nak cakap dengan Allah. Dan tiap-tiap hari Tok B doa, janganlah bagi aku datang period lagi bulan Ramadan ni, bagilah bulan lepas beraya. Sebab you don't want to miss the time of having to, yes, doa semua orang boleh zikir, tapi tak sama bila kita boleh ada kepuasan sujud atas tikar sejadah dan bersyukur kepada Allah dan minta lagi. The more you bersyukur, the more Allah will give. Thank you very much everyone. Thank you for sharing, and insya-Allah kita akan jumpa lagi selepas ini. Okay, bye. Assalamualaikum. Suara. Semangat. Penawak segala penyakit.